قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan ketahui olehmu bahawasanya zahid itu beberapa pangkat. Tuan-tuan muslimin, muslimat, sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan taufik hidayah inayah Allah Ta'ala jua pada malam ini. Kita sambung bacaan kitab Penawar Bagi Hati. Cumanya malam ni umpama kelas tambahan. Biasanya sekali sebulan dia. Dah jadi 2 kali sebulan. Itu pun atas persetujuan tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan kata terus dengan 2 kali sebulan, saya datang 2 kali sebulan. Kalau tuan-tuan kata lepas ni sekali sebulan, saya mari sekali sebulan. Kalau tuan-tuan kata tak payah datang, saya tak datang. Itu tuan-tuan. Cuma dulu minggu ketiga, Khamis malam Jumaat ketiga ni saya ada kuliah di Rawang. Cuma bila melihat suasana kerja, suasana keluarga tak mengizinkan untuk saya pergi jauh. Nak selesaikan urusan kerja dan juga urusan keluarga tu, jadi saya batalkan di Rawang. Boleh enjoy lah kira malam Jumaat. Lepas tu ada jemputan sini pula, elok juga. Saya setuju cepat habis. Cepat habis selesai lah tuan-tuan. Ni pun dah bab yang keberapa ni? Bab yang ketiga, maknanya ada 7 lagi. 7 lagi fasal kenaan dengan sifat mahmudah ni. Habislah kitab Penawar Bagi Hati. Tamatlah kontrak saya mengajar di Surau Air Panas ni. Baik. Jadi tuan-tuan boleh isi dengan orang lain lah pula. 2 kali tu ramai ustaz-ustaz muda yang sedang mencari tempat untuk mengajar, mencurahkan ilmu kepada ummah ni. Baik. Sambung apa yang kita baca dalam bulan lepas kenaan dengan zahid ni. Malam ni dia nak cerita pada kitanya berkenaan dengan pangkat zahid ni. Boleh tengok diri masing-masing kita ada ke tidak zahid ni. Kalau ada, duduk di tahap mana? Tahap pertama ke, kedua ke, ataupun ketiga ke kita. Kalau tak ada, maknanya kena ikhtiar usaha biar ada. Sebab dia sifat mahmudah. Sifat pokok yang perlu ada pada diri setiap Muslim mukmin. Baik. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu bahawasanya zahid itu beberapa pangkat. Pangkat maknanya tingkat. Beberapa tingkatan, beberapa pangkat. Pangkat yang pertama, bahawa zahid ia seorang pada ketika hatinya cenderung kepada dunia. Tetapi itu dengan makna bahkan bersungguh-sungguh ia seorang pada melawan akan hatinya. Itu yang pertama. Yang pertama. Pangkat yang paling rendah sekali, iaitu saat hati kita cenderung kepada dunia. Hati kita nak sangat pada dunia. Nak pada nama, nak pada duit, nak pada pangkat, nak pada kemasyhuran, nak pada dunia. Dunia ni dunia yang macam mana? Dunia ni bila sebut dunia yang tidak memberi manfaat selepas daripada mati. Itu maksud dunia situ. Adapun dunia juga, kita mari duduk di masjid ni, baca Quran atas dunia lah, zikir atas dunia lah, dunia semua. Tapi zikir, baca Quran, mari mengaji dan sebagainya itu dunia yang memberi manfaat pada akhirat. Adapun dunia sini ialah dunia yang tak memberi manfaat pada akhirat itu. Hati kita duk cenderung, hati kita duk nak benda tu. Duk nak pada jawatan,
nak pada nama, nak pada kemasyhuran, nak pada harta, nak kepada itu ini dan sebagainya lah. Banyak benda lah yang hati kita duk cenderung. Cuma dia bagi tahu dalam keadaan hati kita tu cenderung kepada dunia, tetapi yakni bahkan bersungguh-sungguh ia seorang tu pada melawan akan hatinya. Tu kita boleh jadi duduk situ. Dalam keadaan hati kita nak tak pada duit, nak, tapi kita duk lawan, tak payahlah, duit ni kan dunia je. Hati kita nak tak pada pangkat, nak. Hati kita nak tak pada jawatan, nak. Orang lantik kita jadi pengerusi, masyhur kata jadi pengerusi surau air panas contoh. Jadi pengerusi ataupun nazim masjid Jamiatul Ihsan. Ada nama tu, orang sebut nama tu rasa bangga dah kita. Nazir apa? Jawatan apa? Nazir. Jawatan apa? SU. Jawatan apa? Timbalan pengerusi. Bangga dah kita. Tu hati kita nak, tapi kita duk tepi supaya apa? Supaya hati kita ni tak terkait dengan dunia tu. Tu benda celah, kita kata pangkat tu sila ambil gak, dia kata jatuh. Sila ambil gak jadi benda yang tak baik pada diri kita. Tu kita duk lawan tu, lawan perasaan yang cenderung dalam hati kita tu. Tengok dia kata apa? Pangkat ini bukan zahid. Tak zahid lagi. Dalam hati kita cenderung kepada dunia, kita duk lawan perasaan tersebut. Tak payahlah bagi pada orang lain lah. Nanti kalau kita ambilkan jadi riak pula, jadi ujub pula, jadi takabur dan sebagainya. Harta pun begitu juga, nanti kan datang hubbul mal, nanti datang hubbul jah pula pada kita dan sebagainya. Maka dia kata kalau ginilah keadaan kita, pangkat ini bukan zahid. Belum ada zahid lagi pada kita. Pas kita boleh jadi duduk sini, boleh jadi. Bahkan boleh jadi lebih dahsyat daripada ni. Hati duk cenderung pada dunia, tapi kita tak lawan pun. Hati duk nak pada dunia, kita pun ikut kehendak hati kita nak pada dunia tu. Maknanya kita diheret oleh keinginan hati kita yang nak pada dunia. Dunia kata tak payahlah, hati kata tak payahlah pergi mengaji, tak ada untung apa pun, kita pun tak pergi. Hati kata tak payahlah baca Quran, kita pun tak baca Quran. Hati kata itu ini, kita turut belaka. Tak ada lawan pun, lagi jauh dengan zahid. Ni dalam keadaan hati duk lawan ni, dia kata itu bukan zahid lagi. Ni kalau kita duk lawan dah ni, orang tawar kepada kita pangkat musim pilihan raya kan di Sabah ni. Ambil jawatan ni, jadi YB don sekian-sekian. Tak nak lah, hati duk nak tu, tapi kita kata tak nak lawan, tawan tak nak. Sebab apa? Kita tahu ni kalau ambil ni amanah besar. Contoh, tu dalam keadaan hati nak kita lawan, itu belum zahid lagi. Tengok depan tu nanti kita boleh tengok zahid cantik. Zahid ni, baik. Tu yang pertama dulu, pangkat yang pertama. Kalau begitulah kedudukan dia, itu bukan zahid. Baik. Habis tu kalau bukan zahid, nama dia apa? Tu dia nak bagi tahu. Tetapi permulaan bagi zahid, tu dipanggil ibtidai. Kalau kita ambil contoh Quran gak, maknanya itu adalah muqaddam kepada Quran. Yang budak-budak duk mengaji, anak-anak kita duk mengaji tu, yang belajar alif bata dulu. Lepas tu bata saja. Lepas tu a i u babi bu. Lepas tu tambah lagi huruf-huruf lain, bata saaja. Tu ditukar. Tu bukan Quran tu. Tu dipanggil muqaddimah pada Quran, ataupun kita panggil muqaddam. Muqaddam ni maknanya yang kita dahulukan daripada Quran untuk mengenal huruf-huruf dia. Tu kalau kita duduk di tu, maknanya kita ni baru belajar muqaddam Quran. Maknanya zahid ni tak ada lagi. Habis tu baru permulaan kepada zahid. Gitu. Quran tu Fatihah tu.
Start daripada Fatihah tu gak sampai surah An-Nas. Tu baru Quran. Adapun abatasa aja tu bukan Quran. Tu untuk kita mengenal huruf je. Latihan untuk kita mengenal dan mengeja huruf-huruf Al-Quran. Mula-mula dia bagi huruf tak bersambung, lepas tu dia bagi huruf bersambung pula. Mula-mula dia bagi kalimah tidak kalimah Quran lagi, lepas tu dia ambil kalimah Quran pula, sikit dia ambil. Tu nak suruh kita mengenal sikit demi sikit Al-Quran. Lama-lama boleh beralih kepada Quran. Ambil amma yatasaalun dulu. Tu pun start daripada bawah, start daripada qul a'udzu birabbin nas, naik gi ke amma yatasaalun last sekali. Kok songsang tu gi tu. Tak ada mula dengan amma yatasaalun, sebahagiannya mengajar start daripada qul a'udzu birabbin nas, patah balik ke belakang, ke depan. Belajar songsang kita. Tu nak suruh mudah belajar Quran tu. Daripada awalnya muqaddam dia, kemudian baru naik Quran kecil kita panggil. Lepas tu baru mula dengan suratul Baqarah. Dah lancar, dah baca muqaddam, dah lancar, dah baca Quran kecil, maka barulah kita beralih kepada Quran besar dipanggil. Padahal sama ya. Quran tu lah bila digabung sekali kat jawab dia tu lah Qurannya, daripada apa? Daripada Fatihah sampai surah An-Nas tu lah Quran. Ni dah jadi Quran kecil sebab saiz dia kecil. Juzuk 30 je diasingkan daripada juzuk-juzuk yang lain. Maka dipanggil Quran kecil. Lepas tu bila nak alih Quran besar ni, tunggulah habis Quran kecil dulu. Biar kena mengeja dulu yang kecil ni, baru alih kepada Quran besar. Tu dia panggil permulaan ataupun ibtidai. Kalau ibtidai ni maknanya sekolah rendah. Sekolah rendah, budak sekolah rendah. Mengaji apa budak sekolah rendah? ABC, mengenal ABC. Bukan nak berhenti di ABC tu, nak suruh boleh baca serba huruf, serba kalimah nanti. Daripada mengenal ABC, akhirnya boleh baca semua patah perkataan. Bagilah patah perkataan apa boleh baca. Suruh eja boleh eja, tanpa tengok boleh eja. Tu cekak dah lah. Begitu ibarat dia. Selagi mana duk ada dalam hati kita cenderung pada dunia, kita duk lawan perasaan tersebut, dia kata ini bukan zahid. Beringat tu, tak ada zahid lagi, kita duk berasa macam zahid dah duk tepi-tepi dah dunia ni. Bagi orang lain lah, bagi orang lain. Orang hola duit, tak payahlah. Dalam hati dia nak. Dalam hati dia nak, kita kata tak payahlah, saya datang ni ikhlas ni. Tu permulaan pada zahid. Zahid tak lagi. Tengok nanti zahidnya duduk di mana. Baik. Mana tadi? Pangkat yang kedua. Tadi pangkat yang pertama. Pangkat yang pertama kalau ada gitu bukan zahid lagi. Pangkat yang kedua bahawa liar. Baca liar tu. Satgi baca lir kan. Bahawa liar hatinya daripada dunia. Hati mula lari daripada dunia. Hati mula tak nak kepada dunia. Ni pangkat yang kedua. Tinggi lagi daripada pangkat yang pertama. Tadi pangkat pertama hati cenderung. Kita je lawan. Yang ni hati dah mula lari. Dah mula liar. Dah mula menjauh dunia. Hati bahawa liar hatinya daripada dunia. Dan tiada cenderung ia hati kepadanya kepada dunia. Kerana mengetahui akan bahawasanya tiada bisa menghimpun akan dunia dan akhirat. Itu dia tahu. Boleh jadi dia mengaji sikit sebanyak, duk mari masjid, orang beritahu dunia ni hanyalah sementara. Dunia ni akan hancur. Dunia ni tempat persinggahan. Dunia ini darul ibtila, tempat ujian je. Habis tu yang kekalnya akhirat. Pahala berganda di akhirat, nikmat akhirat jauh berganda-ganda dengan dunia. Maka hati dia pun mula liar dengan dunia. Mula lari daripada dunia, mula tak nak pada dunia. Tiada cenderung ia hati itu kepada dunia kerana mengetahui akan bahawasanya tiada bisa menghimpun akan dunia dan akhirat. Sebab dia tahu bahawa tak boleh seseorang tu nak himpun dunia dan akhirat. Sebab tu hadis Nabi ada sebut, man ahabba dunyahu adarral akhirah.
Wa man ahabbal akhirah adarra dunya atau kama qala. Nabi kata siapa-siapa yang kasih dunia sangat-sangat tanpa peduli pada akhirat, memudaratkan dunianya. Apa memudaratkan akhiratnya? Siapa-siapa yang kasih sangat pada akhirat sampai meninggalkan dunianya, memudaratkan dunianya. Tu Nabi ajar gitu pada kita. Habis tu kita bila dah tahu gini, nak macam mana? Maka dia kata, ni perumpamaan ni babo masa dia hurai, dia beritahu perumpamaan dia serupa orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu kalau tuan-tuan sempat lah. Tuan-tuan ni orang muda takut tak sempat. Saya sempat sebab saya orang tua. Saya sempat tengok orang tua dulu, dia bawa apa? Dia bawa rumput ataupun dia bawa buah-buahan yang dia kutip daripada kebun, dia bubuh dalam apa? Dalam apa? Baku penimbang ke. Lepas tu dia bawa atas bahu. Dia panggil apa? Tahu Kuala Lumpur ni? Dia bubuh, dia ada dua neraca, dia duduk, dia letak atas bahu tengah-tengah tu. Orang Kuala Lumpur tak tahu panggil apa. Tapi orang belah pantai timur, memang orang tua-tua dulu guna. Biasa duk tengok tok dulu guna. Almarhum lah. Bila dia letak benda tu di dua penimbang tu, dia nak bawa, tuan-tuan nak bawa dengan tangan letak atas bahu. Tuan-tuan tak boleh letak yang depan lebih berat daripada yang belakang. Tak boleh berjalan kita. Sebab apa? Dia tumbang. Habis tu orang buat macam mana? Kalau nak bubuh buah dalam tu, yang belakang tu boleh jadi, kalau 10 butir dia bubuh, yang depan ni tak sampai 10 butir. Dia akan berat sebelah belakang, lepas tu tangan dia tahan di kayu tu untuk imbangkan apa dia punya tempat bubuh tu. Tempat bawa tu. Tu kata tuan-tuan ni orang muda tak kenal benda tu. Yang belakang tu ibarat dunia. Ni bapa sebut. Yang belakang tu ibarat dunia. Kita ni kan mari daripada dunia. Kita ni kan mari ke dunia ni, duk tengok apa benda dulu? Dunia lah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah Ta'ala keluarkan kamu daripada perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'an. Satu benda pun kamu tak tahu. Wa ja'ala lakumus sam'a. Aku jadikan pada kamu pendengaran. Daripada tak pandai panggil, mula pandai panggil. Pandai panggil, dia panggil suku kata pertama je boleh sebut. Tak boleh nak panggil apa? Abi tak boleh. Dia boleh sebut bi je. Nak panggil nak panggil abah tak boleh. Dia boleh sebut a ataupun bah je. Tu mula-mula belajar. Lepas tu boleh sebut suku kata yang sama-sama. Papa, baba, boleh sebut. Nak sebut umi tak boleh, mi je. Sebab u dengan mi lain-lain. Tu belajar. Wa ja'ala lakumus sam'a. Benda apa ni duk mari di sekeliling kita semua ni? Dunia tu. Mak kita, ibu kita lah yang melahirkan kita, ayah kita ada duduk sekeliling kita, adik-beradik kita duduk ada di sekeliling kita. Lepas tu rumah kita duduk dalam rumah, katakanlah dipakaikan dengan pakaian, semua tu dunia belaka. Lepas nak suruh kita jatuh kasih pada Allah yang tak nampak, payah juga. Sebab kita duduk nampak mak kita, mula-mula sekali mesti kasih pada mak. Mesti kasih pada ayah. Mak lah orang paling berjasa sekali. Korban nyawa nak suruh kita keluar daripada perut dia. Ayah korban tenaga, korban masa, korban segala-galanya. Nak boleh kau kita makan hidup senang. Berpeluh-peluh keluar kerja. Balik dengan penat pula nak suruh boleh. Apa yang kita nak, kita dapat. Mesti kita kasih pada mak. Mesti kita kasih pada ayah. Tiba-tiba mari ajaran agama. Suruh kita kasih pada Allah, pada Nabi lebih daripada segala-galanya. Ingat mudah ke? Payah. Benda payah. Benda payah. Tak beriman, Nabi kata orang yang tak menyintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Itu yang Nabi betul Umar tu. Umar kata, aku kasih kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Cuma dengan diri aku kasih diri aku lah bandingan tu. Nabi kata tak betul tak betul. Mu kena letak Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Baru Umar betul. Ya
adalah sebab dia mari daripada dunia. Tak ada nabi mengherdik, nabi menghukum teguh. Mu ni tak pandai nilai, tak ada. Sebab tahu dah manusia mari daripada dunia. Sekeliling dia dunia. Kita duduk dalam keluarga kita, duit tiap-tiap masa. Daripada darjah berapa kena duit? Daripada umur berapa kena duit? Duit tahu, budak kecil tahu nilai RM10, RM5, RM20, RM50, RM100. Dia pun tahu yang mana yang mahal, yang mana yang murah. Bagi shilling tak nak dia tahu. Nak yang kertas. Sebab dia tengok sekeliling, tiba-tiba agama mari ajar pada kita, harta, jangan engkau jatuh cinta pada harta. Payah nak buang tu. Ni nak naik tahap. Nak naik ke tahap, nak suruh jadi sama antara ada dengan tak ada. Tu nak pergi pada Zahid. Ni duduk tahap kedua dulu. Macam bawa benda tu. Yang berat di belakang tu adalah dunia gambaran dia. Beratlah sebab kita hidup di dalam dunia. Di sekeliling kita adalah dunia. Maka beratlah yang di belakang tu. Adapun yang di depan tu, ringan je akhirat. Sebab apa? Tak pernah seorang pun nampak. Seorang pun balik cerita pada kita. Paling-paling tidak dengar Quran cerita. Kalau kita pergi dengar orang cerita pasal Quran, kalau kita tak pergi dengar orang cerita pasal Quran, tak ada. Tak ada langsung maklumat pasal akhirat. Nak berat macam mana belah depan. Sebab tu kita kena tahan dengan tangan nak suruh dia jadi seimbang. Tu yang disebut oleh bapa waktu syarah bab Zahid ni. Cuma tu baru tahap yang kedua. Tahap yang kedua. Baik. Dia kata tahap yang kedua, tiada cenderung ia hati kepadanya kepada dunia. Kerana mengetahui akan bahawasanya tiada bisa, tak patut menghimpun akan dunia dan akhirat. Tak boleh kita nak himpun sekali dunia dan akhirat sama-sama rata belaka. Maka dia kata bila dia tahu begitu, maka murah hatinya, murah yakninya mudah. Murah dengan makna mudah. Bila seorang tu pemurah, mudahlah kita bermuamalat dengan dia. Pinjam duit RM10, mudah kita dapat RM10. Sebab apa? Sebab dia seorang yang pemurah. Maka murah yakni mudah hatinya dengan meninggalkan dunia itu. Kerana apa? Kerana mengetahui ia seorang akan bahawasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Bila kita dah kenal, boleh jadi dia mari perasaan ni melalui kita mengaji. Dulu zaman muda bergelumang dengan dunia, tak kenal tempat ibadat itu. Ibadat pun tidak boleh jadi. Ataupun kalau ibadat, tunggu hujung-hujung barulah beribadat. Zuhur di hujung, asar di hujung, maghrib di hujung tiap-tiap kali semayang itu. Yang teruk lagi tak kena ibadat solat. Lepas tu mula mengaji, mula jinak dengan apa? Dengan orang yang ngerti agama, maka kita pun mula tahu bahawa dunia ni tak memberi manfaat pada kita andai kita tersalah ambil. Adapun yang menguntungkan kita bila kita melebihkan akhirat. Baik. Bila dia jadi faham gitu, maka dia jadi orang yang murah hati mereka itu untuk meninggalkan dunia itu kerana mengetahui ia seorang akan bahawasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Itu dia marilah ayat Quran sebut bal tu'thirunal hayatad dunya. Tuan-tuan baca dalam apa? Dalam surah Al-A'la tu. Bahkan kata Allah Ta'ala, mereka ni orang yang melebihkan kehidupan dunia, sedangkan kata Allah wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan kata Allah akhirat tu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Kita duk lebih yang tak kekal. Kita duk lebih yang tak kekal, sedangkan yang kekalnya kita tinggal. Bila kita mula-mula mengaji, maka kita pun jadi pelebihkan yang akhirat banding dengan dunia. Baik. Seperti dia kata, ni dia buat apa? Dia buat gambaran. Dia buat tasbih nak suruh kita mudah faham. Seperti murah hati mereka yang membeli akan permata yang indah dengan RM1. RM1 dulu mahal lah. RM1 dulu. RM1 sekarang ni tak ada harga. RM1 sekarang ni boleh beli apa RM1 sekarang ni? Kuih 2 butir. Kuih 2 butir boleh lah RM1.
Kalau bagi RM1 pada budak hari ni, tak nak RM1, tak cukup. Ayam goreng saja RM3. Nasib RM1. RM4 kena dah. Darjah berapa? 2. Lepas takkan nak bagi RM4, RM5 bagi. RM5 untuk sekolah kebangsaan, sekolah agama pula. RM5 pula, RM10 sehari. Tu bagi yang tak ada anak, mikir nak kahwin, kena sedia banyak. Tu kalau anak kita jenis beli kat jawab dia tak cukup, tiap-tiap hari RM10, RM10. Kalau yang jenis pandai dah besar dah sikit, dia pandai berjimat. Dia bawa duit saja-saja, dia bawa bekal. Lepas tu duit tu dia simpan. Dia simpan sebab dia dah pandai dah, dia bijak dah, pandai mengira semua sekali dah. Dia mula nak menyimpan dah, dia tahu ada harga ni, duit ni, boleh beli macam-macam ni. Boleh beli squishy, boleh beli slime, boleh beli apa? Mini Thomas. Saya tahulah ke ba'ainan tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Saya ni ahlul dunia tuan-tuan. Tuan-tuan ahlul akhirah mana tuan-tuan tahu. Mini Thomas dia beli, apa lagi? Kalau yang jenis suka menembak, nak Nerf tu, Nerf yang senapang betul-betul tu, yang ada peluru 20 sekeliling tu. Macam machine gun tu. Nak yang tu. Bila dia nak tu, dia ada target, maka dia simpan, mula menyimpan. Tu budak reti. Budak reti soal tu. Jadi nak sebutnya ialah bila seseorang tu tahu yang emas ni ataupun permata ataupun barang-barang ni berharga, maka dia sanggup beli walaupun dengan harga RM1. Ni kira mahal lah dulu. Kalau nak kira, Syekh Abdul Qadir Mandili ni orang Indon, tapi dia guna istilah kita. Dia guna istilah kita RM1. Kalau tepat dia pakai apa ya? Rupiah. Ke rial. Saudi pula. Rupi. Dia pakai rupi dia. Baik. Tapi ibarat dia ni sebati dengan jiwa kita orang Melayu Malaysia ni. Dia bagi contoh pun RM1. Seperti murah hati mereka yang membeli akan permata yang indah dengan RM1. Kenapa dia beli juga permata yang indah tu? Walaupun dalam keadaan hati sayang pada duit. Habis tu dia beli emas juga tu. Sebab dia tahu simpan emas lebih bagus daripada simpan duit contoh. Saya tak tahu nilai emas, duk beli emas, pakat duk beli emas belaka. Kedai emas penuh je. Banyak juga duit orang ni. Penuh kedai emas. Raya penuh kedai emas, pakat duk beli gelang semua sekali. Kenapa ni mereka sanggup berhabis ni ribu-ribu ni untuk beli emas? Sebab dia tahu emas ni ada harga. Harga dia tak jatuh banding dengan duit. Saya ingat masa tahun 98, masa kegawatan ekonomi, masa tu saya duduk mengaji di Jordan. Sebelum tahun tu, sebelum gawat ekonomi, kita orang waktu tu terima daripada kerajaan Malaysia ni $400 sebulan. $400, $100 sama dengan 72 dinar. Kalau tukar dengan dinar Jordan. JD, Jordan dinar. $400 terima bulan-bulan. Tu hanya duit untuk poket je. Kementerian bagi. Untuk bayar sewa rumah, lepas tu untuk makan, lepas tu untuk beli barang-barang keperluan lah. Nak beli buku dan sebagainya. Sebab tu budak-budak Jordan bawa balik buku banyak. Buat balik buku ialah banyak yang baca tidak. Buku berkargo-kargo lah. Pergi beli dengan lori. Sewa lori buat balik daripada kedai buku. Memang Melayu suka beli buku. Sebab sana murah nak banding dengan sini. Baik. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke rumah budak-budak Jordan tengok kitab banyak tu, jangan pelik lah. Memang gitu perangai dia. Duit ada beli kitab. Duit ada beli kitab. Baik. Tapi bila tahun 98 kegawatan ekonomi Soros pada masa tu. Kalau tuan-tuan orang muda tak sempat, saya orang tua sempat tuan-tuan. Pada masa tu jatuh jadi $200.50 dia dapat. Bulan-bulan. Pada masa itulah yang pergi sendiri balik. Yang tajaan kerajaan negeri tak mampu dah tarik balik. Ada yang tahun 2 masuk sambung semula di UKM. Tu pun kalau boleh sambung tahun 3 di UKM. Kalau universiti tempatan ni terima sebagai tahun 3. Kalau tak terima, start balik semula tahun 1. Tu masa tu gawat ekonomi, nak bagi tahu. Tu duit. Adapun mah ni boleh jadi. Saya bukan kaki mah. Boleh jadi mah ni harta yang payah jatuh. Nilai yang payah jatuh. Macam nilai dinar, payah jatuh dia. Dengan dolar mah dia lagi.
Dengan dolar mahal dia lagi, dengan ringgit Malaysia lagi lah mahal dia. Maka orang pakat simpan emas. Emas jongkong, tuan-tuan, boleh jadi emas jongkong pun ada. Jadikan dinding rumah tak? Kedak. Buat dengan emas jongkong, dinding rumah kita tu. Macam Piramli sembunyi di dalam dinding harta. Baik. Kenapa orang buat gitu? Sebab dia tahu nilai permata tadi. Gitu. Sekalipun kasih, dia kata, sekalipun kasih ia seorang tu akan wang yang RM1 itu. Tu dia panggil mendahulukan apa yang lebih penting daripada yang penting. So bila kita mengaji, kita tengok akhirat ni jauh lebih baik daripada dunia. Mula kita pun jauhkan diri daripada dunia. Tak ada lah macam zaman jahil kita dulu, hidup dengan dunia je. Kita mula tinggal, kita mula sempat balik daripada apa? Daripada tempat kerja kita untuk sembahyang maghrib berjemaah. Saya pernah jumpa ada seorang lawyer yang buat apa? Yang buat properties ni lah. Dia kata zaman dulu, dia kata mula-mula kerja, mula-mula buat masuk Kuala Lumpur, dia kata mana tak pergi, dia kata pergi ikut klien lah. Klien ajak pergi tempat minum di pub pergi mula-mula. Tapi bila kita mula dah boleh bertapak berdiri sendiri, kita tak perlu dah kepada mereka ni. Tak ada lah, tinggal lah. Mula tinggal dah tahu sebab apa? Sebab kita memang ada ilmu, nampak benda ni tak betul, salah dan sebagainya. Tapi sebab kita nak mencari rezeki, terpaksa dia kata buat gitu dulu, mula-mula dulu. Lepas tu lama-lama tinggal. Sekarang ni bertapak sendiri dah. Cawangan pun banyak dah, bukan setakat di area Lembah Kelang ni saja dah. Rumah di area Johor ada, di area Perak ada, di area Pahang ada. Semua melalui dia. So kaya raya. Tu nak beritahunya, macam mana bila kita mengaji, maka kita pun tahu dunia ni hanyalah tempat persinggahan, tempat ujian. Maka hati kita mula liar, hati kita mula nak kepada akhirat. Baik. Tu tahap yang kedua. Dan itu zahid yang lebih rendah. Rendah lagi ni kalau ada yang ni. Kalau ada yang nombor 2 ni masih rendah lagi nak banding dengan yang ketiga nanti dia nak sebut ni. Baik. Baca laju sikit nak isyak dah ni. Yang ketiga. Dan pangkat yang ketiga, bahawa tiada cenderung hatinya kepada dunia. Tengok macam mana hati orang zahid, betul-betul zahid ni. Hati dia tiada cenderung hatinya kepada dunia dan tiada liar daripada dunia. Hati dia tiada cenderung kepada dunia, tiada liar, yakni tiada lari daripada dunia, tiada menjauhkan diri daripada dunia. Ni dia panggil hati dia serupa. Ada dengan tak ada sama. Ni orang zahid. Orang zahid. Depan nanti dia akan sebut contoh, beberapa contoh orang tokoh yang diberi dunia. Ambil, tapi hati dia tak duduk dengan dunia tu. Tu hati tak ada cenderung pada dunia, tapi hati tak lari daripada dunia. Kita duduk dengan orang merokok, contoh ini tuan-tuan. Kita duduk dengan orang merokok, kita tengok dia merokok, kita tak merokok. Dan kita tak caci maki dia merokok. Tu kita tak terkesan. Sekarang ni jiwa kita bila duduk dengan orang yang tak baik, kita berasa kita baik. Kita berasa dia tak baik. Tu kita. Aku baik sebab apa? Aku ahli ibadat, kaki masjid, kaki surah. Ni puak-puak ni tak pernah kenal masjid, tak pernah kenal ibadat. Ni puak-puak ahli neraka kita. Walaupun tak keluar di mulut, duk berasa dah ni ahli neraka ni nanti ni. Tudung-tudung tak pakai, tua-tua dah di berkeduk dah, tudung tak pakai lagi, duk tengok artis. Hidayah tidak hak kita. Hidayah boleh jadi mari di hujung sekali. Insaf je, tak ada masalah. Menyesal tu taubat. At-taubatu an-nadam, Nabi kata. Menyesal tu adalah taubat, boleh jadi mari di hujung usia. Di hujung usia sebelum ghargharah, mari menyesal sungguh-sungguh. Allah Ta'ala boleh ampun walau sebesar mana dosa. Jangan kita duk anggap dosa kita besar daripada rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan jauh lebih luas daripada dosa kita lagi.
Tu cuma nak beritahunya, orang yang zahid ni hati dia tak cenderung kepada dunia. Dunia duk mari. Orang bagi jawatan, ambil. Orang bagi duit, ambil. Orang bagi apa? Orang bagi apa, ambil. Tapi hati dia tak duduk dengan benda tu. Hati dia tak duduk dengan benda tersebut. Nak gitu. Payahlah kita. Bila duduk dengan duit baru berasa kaya. Kalau tak ada duit berasa miskin. Bila ada duit dalam poket banyak berasa kaya, berasa tak perlu kepada orang. Bila tak ada duit dalam poket berasa macam mana? Berasa nak berjalan pun rasa tak yakin. Supaya kita tak ada telefon, tertinggal telefon pula, berasa tak senang duduk lalu. Ada telefon apa pula? Telefon Oppo, rasa rendah diri lalu. Tapi kalau yang Apple yang baru pula 5,000, rasa bangga lalu kita. Tu terkesan dengan benda. Tu tidak zahid tu. Kita terkesan dengan benda. Duduk dalam kereta besar, kita berasa kita orang berada, orang kaya, orang mewah, orang yang itu ini dan sebagainya. Duduk dalam kereta kecil berasa hina lalu. Tu kita ada jiwa kita terkesan dengan benda. Orang zahid duduk dalam keadaan mana pun jiwa dia sama. Jiwa dia sama. Tu payahlah nak cari. Tapi kena latih nak boleh kau zahid ni. Baik, tengok disebut. Bahkan dia kata nak tambah lagi, bahkan adanya dan tiadanya bersamaan keduanya pada sisinya. Tengok tu orang zahid, ada dan tak ada sama. Ada dan tak ada tu sama saja. Ada syukur, tak ada sabar. Ada dia syukuri, tak ada dia sabari. Gitu. Ada harta, dia syukur, tak ada harta. Tak ada lah rasa sedih, duka cita, rasa gelisah, tak boleh nak hidup. Gitu. Tak ada. Sabar, duduk dalam keadaan sabar. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kata Allah. Tak ada satu musibah pun yang berlaku di dunia ni, ataupun yang berlaku pada diri kamu sendiri, kata Allah Ta'ala, kecuali semua tu dah ada dah dalam kitabin min qabli an nabra'aha. Kami dah bubuh dah dalam kitab, dalam catatan, dalam suratan sebelum kamu semua diadakan lagi. Mari Covid. Tak ada Covid, mari Covid serupa jiwa kita. Sebab apa? Ada pun dia yang yang mengada, tak ada pun dia nanti yang meniadakan. Jiwa kita duduk tenang gitu ya. Ada pun dia, tak ada pun serupa. Ni orang zahid. Kalau kita gelisah, sudahlah aku kenalah, takutlah. Ni cerita bab hati kita ni tuan-tuan. Bab ikhtiar luar zahir itu syariat lah. Hati kita gelisah, takutnya mari Covid ni. Jiwa tak tenang, nak tidur pun tak sedap, nak pergi ke mana pun payah, nak bergaul dengan orang ni pun tak sedap dan sebagainya lah. Tu jiwa tak tenang. Jiwa kita terkesan dengan benda yang ada di sekeliling kita. Bila pergi je berasa lega, berasa tenang kita. Maknanya seolah-olah benda yang datang tu boleh beri mudarat pada kita dengan sendiri dia. Sedangkan ad-dar, an-nafi', dua-dua Allah. Nafi' pun Allah, dar pun Allah. Yang boleh memberi mudarat. Kita duduk dalam kelompok orang yang sakit, katakanlah. Boleh tak Allah Ta'ala nak bagi kita tak kena? Boleh. Kita duduk dalam keadaan orang semua sihat. Boleh tak Allah Ta'ala nak bagi kita sakit? Boleh juga. Sebab yang memberi sakit adalah dia, yang menyembuh pun dia, yang mendatangkan penyakit pun dia, yang mendatangkan penawar pun dia. So kita duduk dengan siapa? Duduk dengan dia, bukan duduk dengan makhluk tu. Penyakit tu makhluk, ubat tu makhluk, makhluk belaka. Ubat tak boleh menyembuh kalau Allah Ta'ala tak menyembuh. Sakit tak boleh memudarat kalau Allah Ta'ala tak izin mudarat. Lepas tu duduk dengan siapa kita? Duduk dengan Tuhan lah. Sebab tu duduk dalam situasi mana pun jiwa kita biasa, sama je. Duduk dalam keadaan ada duit, benda juga. Duit adalah makhluk. Tak ada duit, serupa juga. Makhluk boleh buat apa? Boleh bagi kesan apa pada kita? Duit, kertas tu boleh bagi kita kaya raya? Tak. Allah Ta'ala yang mughni. Yang mengayakan kita ialah Allah Ta'ala. Ada orang tak ada harta pun berasa kaya jiwa dia.
Kita ada harta pun duk berasa miskin kita, tak cukup tamak. Tu. Ni nak beritahu Zahid ni jiwa dia tak terkesan dengan apa yang ada di sekeliling dia. Duduk dengan orang jahat pun kita tak kata orang ni jahat, kutuk dan sebagainya. Kita ajak dia ruang pahala kita. Duduk dengan orang baik, kita ambil manfaat daripada dia. Tuhan mendatangkan orang baik untuk aku ambil manfaat. Tuhan mendatangkan orang yang tak baik untuk aku dakwah dia. Semua jalan pahala belaka. Sebab untuk kita kutip pahala sebanyak-banyaknya. Bukan kata, Mung kalau aku tahu gini aku tak kahwin dengan Mung. Sudah. Bercerah berah habis rumah tangga. Kalau aku tahu beginilah perangai, aku tak kahwin dah dengan mu awal-awal dulu lagi. Itulah jalan Tuhan nak bagi pahala banyak pada kita. Boleh didik seorang manusia jadi hamba pada Tuhan. Besar sangat ganjaran pahala dia di sisi Tuhan. Menghambakan hamba Tuhan, menjadikan dia hamba. Kita kutip buang segala sifat mazmumah dalam diri dia. Sangat-sangat besar. Bila kita cerak, kita pelepah diri kita daripada benda yang Allah Ta'ala nak bagi baik pada kita. Kita tak nak Tuhan nak bagi pahala banyak. Tak nak pergi menikah dengan janda. Contoh. Lepas tu janda duk kutip pula duit kita. Bala yang kedua mari. Bila dah habis harta, mula rasa gelisah. Tak ada harta pula kita. Bertimpa-timpa musibah tu jadi kesan pada jiwa kita. Sedangkan semua tu makhluk lah kau. Tu nak jiwa kita duduk dengan orang baik, kita ambil manfaat dia orang soleh. Kita ambil manfaat daripada dia, tengok akhlak dia, tengok perkataan dia bercakap, semua baik-baik kita kutip lah kau. Tu sohbah. Sohbah ni ialah kawan karib. Sohbah ni kawan yang akrab, yang rapat, yang kita sentiasa ada bersama dengan dia. Tu dia panggil sohbah. Dalam tasawuf ada sohbah. Ada babus sohbah. Tu kita nak ambil manfaat luar dan batin dia. Rohani dan jasmani dia kita boleh ambil daripada orang-orang yang baik ni. Baik. Ada seorang sahabat. Orang lama dalam pentarbiahan. Bagi orang yang tak terkesan dengan dengan makhluk, dengan benda ni, tak ada apa pun harta ni. Dia tanya, dia call, dia tanya, kau ada duit tak? Nak buat apa? Nak bagi pada cikgu-cikgu. Saya nak buat majlis, tuan-tuan. Majlis untuk meraihkan cikgu-cikgu setelah 25 tahun. Kita tak bagi apa? Tak bagi apa-apa pun pada cikgu, menghargai mereka. Jadi bercadang nak buat itulah. Kita duk memikir nak kutip daripada sahabat-sahabat satu batch dengan kita ni, sikit-sikit seorang. Ada seorang sahabat, hamba Allah, dia call, dia tanya, mau ada duit tak? Nak kata tak ada duit, kita ada duit. Jawab ada. Tapi hati duk nak takkan aku nak bagi duit aku banyak. Bagi dia tak ada dah. Bagi dia, kita bagi pada cikgu-cikgu kita cash 300, 400 orang boleh nak. Kita pakat. Dia bagi dia harta tak ada apa. Dia boleh bagi je. Ribu-ribu dia boleh bagi. Yang ada pada dia tu tak memberi kesan pada jiwa dia. Jiwa dia tak ada kasih pada harta. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Jiwa kita mikir, 2,000 banyak juga, 3,000 banyak juga kalau nak bagi. Jiwa kita yang belum terdidik, bagi dia tak ada masalah. Kita bagi 300 cantik. Kalau boleh lagi banyak, lagi bagus. Kalau tak ada orang nak kongsi, kita dua tak apa dah. Kita dua dia cakap. Kita yang dengar ni, idea ni, berat juga nak bagi. Tapi nak tolak, takkan nak biar dia seorang diri je bagi pada cikgu-cikgu. Dia cikgu kita juga. Cuma nak beritahu, jiwa orang dengan dunia, dengan jiwa kita dengan dunia, beza. Bila saya sebut, saya kata, ada lagi sahabat kita yang tak ada respon apa pun nak bagi sumbangan pada cikgu. Ke dia apa? Ke dia ni ada terasa apa-apa? Orang beriman gitu takkan terasa. Tengok husnuzan dia. Kita duduk suzan dah. Dia ni boleh jadi ideologi lain dengan kita, parti beza dengan kita boleh jadi. Dia ada apa sebab-sebab tu, maka dia pun mula tak nak berkawan dengan kita. Orang beriman begitu, takkan dia kata nak merajuk. Takkan tak nak bagi sumbangan. Tengok jiwa orang husnuzan.
Orang macam ni saya kutip akhlak dia, saya kutip apa perkataan-perkataan dia untuk kita baiki diri. Jiwa kita yang masih kedekut lagi nak memberi, hatta dengan anak bini kedekut kita. Kalau boleh bini guna duit sendiri, duit dia sebab apa? Sebab dia kerja juga. Lagi bagus. Padahal nafkah atas kita, kena bagi makan, bagi pakai, bagi minum, bagi tempat tinggal. Tempat tinggal ya dah kita bagi dah. Tapi itu pun abang bayar separuh, you bayar separuh. Makan kalau bini tak minta ke, gunalah duit gaji awak. Sebab apa? Awak pun kerja juga. Begitu. Sebab apa tu kita nak simpan tu? Sebab kita rasa benda tu memberi kesan pada kita. Bila orang tanya kita ada ke tak ada, kita berasa kalau tak ada tu kita adalah papa. Kita adalah orang miskin. Padahal pahala bertambung tu kita duk bagi pada orang tu. Yang tu pahala kita ya. Duk bagi pada bini boleh makan, anak boleh makan. Pahala kita simpan betapa banyak di akhirat tu. Tapi kita tak berasa tu. Kita duk berasa bila kita himpun, kaya tak? Kaya. Berapa simpanan? Ada berkekeh. Kita berasa kaya. Padahal tu tak jadi pahala lagi. Sebab hidup dalam simpanan kita, tak tahu ke mana lagi tu pergi duit tu. Yang kita infak tu. Tu yang Nabi satu pagi Nabi balik ditanya kepada Aisyah, ada tak apa-apa yang boleh dimakan? Aisyah kata tadi ada orang bagi ada orang bagi kambing. Lepas tu kata Aisyah, aku dah bagi pada orang lain. Ya tu Nabi kata, yang kau bagi itulah yang kita punya. Yang tinggal sikit ni, ini belum tentu kita punya. Bila dia masuk dalam tubuh kita jadi najis je. Yang kita makan ni jadi najis je. Yang kita bagi, yang tu betul kita punya. Kita dah simpan di akhirat dah. Tengok Nabi betul apa yang Aisyah faham. Nabi tak bagi, Nabi nak didik supaya jiwa kita tak terkesan dengan benda yang hadir dan pergi dalam diri kita. Itu yang Allah Ta'ala sebut ayat tadi saya baca tadi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Semua tu dah ada dalam suratan Allah Ta'ala dah. Mari dia, pergi dia, semua tu Allah Ta'ala dah letak dah dalam Quran. Tujuan dia Allah Ta'ala kata apa? Kaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jangan engkau rasa putus asa bila dia hilang daripada kamu, dan jangan kamu terlalu gembira bila dia datang pada kamu. Tu zahid. Bila dia mari kita tak terlalu gembira, bila dia pergi pun kita tak ada sedih. Kita tak ada sedih. Tak ada sedih tu bukan yang tak menangis. Menangis, Nabi menangis Ibrahim meninggal. Tapi jiwa dia sama. Sebab apa? Melihat yang mendatangkan Ibrahim pun Allah, yang memergikan Ibrahim pun, mengambil balik Ibrahim pun adalah Allah Ta'ala. Tapi sedih tu lumrah tabiat. Air mata mengalir. Mengalir bukan semestinya memberontak atas apa yang Allah Ta'ala ambil balik. Tidak. Baik. Tu zahid. Bila masa. Waktu kecemasan dah ni 4 minit biasa. Mana tadi? Nak berhenti cari stesen ni. Mana stesen dia? Dan pangkat yang ketiga, bahawa tiada cenderung hatinya kepada dunia dan tiada liar daripada dunia, bahkan adanya dan tiadanya bersamaan keduanya pada sisinya, dan adalah harta benda pada sisinya, pada sisi seorang zahid tu seperti air, dan perbendaharahan Allah Ta'ala tu seperti laut. Pelik apa dia tu? Yang ada pada kita tu serupa air je. Adapun yang ada di sisi Allah Ta'ala serupa lautan. Bila lautan hilang daripada kita, yang lautan ada di sisi Allah Ta'ala tu banyak lagi Allah Ta'ala boleh bagi pada kita. Yang pergi tu sikit sangat je. Kita nampak seorang anak kita pergi, 10 lagi Allah Ta'ala boleh buat hari. Kita duduk sebut yang seorang yang hilang tu sampai peringkat jiwa kita jadi apa? Jadi punah dengan Tuhan. Kadang-kadang punah jiwa kita dengan Tuhan. Allah Ta'ala boleh buat mari pada kita anak 20 orang lagi kalau kita nak. Yang mendatangkan dia tu Allah, yang mengambil pun dia adalah Allah. Minallah wa ilallah kita ni. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kepada Allah kita. Tu jiwa orang zahid. Hidup gitu. Baik. Payahlah kena mujahadah nak dapat jiwa ni. Maka tiada berpaling hatinya, hati seorang tu kepadanya, kepada harta. Berpaling kepada ni maknanya berhadap kepada harta. Kerana gemar atau kerana liar. Tambah sikit. Atau tiada berpaling hatinya daripadanya kerana liar. Tambah.
atau tiada berpaling hatinya daripadanya. Berpaling daripada maknanya tinggal, berpaling kepada yakni berhadap. Gitu. Maka tiada berpaling hatinya, hati seorang yang zahid tu kepadanya, kepada harta kerana gemar, atau tiada berpaling hatinya yakni tinggal daripadanya, daripada dunia kerana liar. Gitu. Dan bermula ini zahid yang lebih sempurna dan yang lebih tinggi daripada yang kedua tadi. Kenapa? Kerana yang benci akan sesuatu berbimbang ia dengan dia, semacam dengan yang kasih akan dia. Begitu orang yang benci sesuatu, jiwa kita bimbang. Begitu juga orang yang kasih pada sesuatu, jiwa kita pun ada kebimbangan juga. Bila kita kasih pada harta, ada bimbang hilang. Bila kita benci pada sesuatu, ada bimbang juga kena pada kita. Bila kita benci pada COVID, ada bimbang tak dalam hati kita, kita kena? Ada. Bila kita kasih pada harta yang ada pada kita, ada bimbang tak hilang daripada kita? Ada juga. Tu orang yang belum zahid lagi, gitu. Dengan tengok begitu. Kerana ini tak kala mencela. Ini disebut kisah, dua kisah. Saya baca ya kisah cerita ni. Kerana ini tak kala mencela akan dunia oleh beberapa laki-laki. Ada beberapa orang laki-laki mencela dunia. Supaya kita lah, dunia ni tempat persinggahan je. Dunia ni nama pun dunia, dia adalah benda yang hina. Gitu. Jangan duk ambil sangat dunia. Kita pun nasihat orang gitu lah. Beberapa orang laki-laki mencela akan dunia ni. Dicela depan siapa? Pada sisi Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ni wali min awliya'illahi salihin, tapi dia seorang perempuan. Berkata ia Rabi'atul Adawiyah bagi mereka itu, yakni mereka laki-laki itu, jika tiada cemar, gitu, buangnya. Ataupun ubunnya pun tak apa juga. Jika tiada cemar hati kamu, kata Rabi'atul Adawiyah, kalau hatimu ni tak cemar, kalau hatimu ni bersih, nescaya tiada mencela kamu akan dia. Tak cela dunia. Sebab apa? Sebab dunia ni siapa yang jadi? Allah. Allah Ta'ala jadi. Kalau kita makan nasi, ada waktu sedap, ada waktu tak sedap. Bini kita masak ni kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Kalau waktu jadi kita suka, kalau waktu tak jadi kita tak suka, maknanya kita terkesan dengan masakan dia, bukan terkesan dengan dia. Kalau kita tengok yang buat tu orang sama, orang ni lah yang kita kasih, bukan benda tu. Tak apalah tak jadi, lain kali buat mungkin jadi. Dia tak gaduh lah. Ni dok siapa nak pancung. Sebab apa? Sebab belacan je. Kita piramli kan, kau tahu aku suka belacan, kenapa kau tak bubuh belacan? Sebab apa? Sebab dia tengok pada belacan, bukan tengok pada pembuat. Kalau tengok pada pembuat, ibarat tengok pada mula-mula bercinta dulu, tak puas nak tengok. Kenapa jadi gitu? Sebab kita tengok benda tu, bukan tengok Tuhan. Bila tengok Tuhan, dunia ni siapa buat? Allah. Bila Allah buat, tak ada apa-apa pun yang tak cantik. Dunia ni cantik. Dia tempat uji, tempat Allah Ta'ala uji nak tahu, peksa ni tak cantik ke? Kalau tak cantik, baik tak payah hantar pergi sekolah. Tahu dah, bila hantar pergi sekolah, mesti akan ada peksa. Darjah 1 peksa, darjah 2 peksa, sampailah universiti pun peksa. Peksa ni tak baik ke? Kita tahu baik, sebab tu kita hantar juga anak kita. Kita sendiri pun lalu zaman peksa, zaman peksa. Tu dunia. Ibtilak ni baik. Nak suruh kita makin mendaki dekat, makin mengenal Tuhan, makin mengenal Tuhan. Tapi kalau kita nak tengok peksa tu saja, jawab dia tak nak sekolah hari tu. Susah peksa. Tu tengok sekolah. Kalau kita tengok jauh, tu kejayaan kita. Tu penentu, itu nak mengimbang kita untuk menentukan kita, nak nilai diri kita. Bila kita kenal itu tak apa. Tu kesan ni orang cela Rabi'atul Adawiyah, mencela dunia depan Rabi'atul Adawiyah. Maka dia kata, kalau hati engkau bersih, dia kata engkau tak akan cela dunia ni. Sebab dunia ni ciptaan Allah. Bila engkau tengok perbuatan Allah Ta'ala pada dunia, semua indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala ni bukan menjadikan sesuatu tu dengan sia-sia. Allah Ta'ala tak buat sesuatu dengan sia-sia. Hatta dunia, hatta apa sekalipun, tak ada sia-sia. Cacak ke, OKU ke, haiwan apa sekalipun, tak ada sia-sia. Allah Ta'ala sebut dah dalam Quran tu. Ma khalaqnas samaa wal ard la'ibin, kata Allah Ta'ala. Sia-sia, main-main tak ada. Semua tu ada baik dia berlaku.
Biyadikal khair, kita dah baca dalam Quran tu, biyadikal khair, di dalam kekuasaan kau semua kebaikan. Mana ada buruk? Tu buruk baik ni syariat beritahu pada kita. Adapun pada tasawuf, bila melihat dia dibuat daripada apa, Allah Taala dia menjadikan segala-gala semua baik. Yang jahat baik, nak suruh kita kena yang baik. Kalau Allah Ta'ala buat baik berlaku, kita pun tak kena yang jahat. Kalau Allah Ta'ala buat jahat berlaku, tak kena yang baik. Dia buat baik buruk nak suruh kita kena yang ni baik. Pada syariat kata yang ni baik, pada syariat kata yang ni buruk. Tapi bila tengok pada pembuat, baik semua. Wah, mari yang jahat nak suruh kita kena yang baik. Tinggal yang jahat ni sebab apa? Sebab nak pergi kepada kebaikan. Dia ada hudud, ada sempadan yang kita boleh ukur situ. Baik. Mana tadi? Kisah last sekali. Dibawa kepada Siti Aisyah. Isteri baginda Nabi. Dibawa kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Sebab Aisyah satu, Abu Bakar satu. Dua-dualah diredai oleh Allah Taala. Dibawa kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhuma. Berapa? 100,000 dirham. Ni hadiah lah ni bagi kepada Sayyidatina Aisyah. Maka tiada liar ia Aisyah tu. Maknanya Aisyah tak lari dan tak tolak. Orang bagi 100,000 dirham kepada dia, dia ambil. Tapi jiwa dia tak duduk dengan dunia, tuan-tuan tengok. Tetapi membagi-bagi ia Aisyah akan hadiah tu semuanya pada hari itu juga. Hari itu juga boleh 100,000 dirham ambil. Kita ambil, tuan-tuan tak boleh hukum lagi. Tomak ustaz tu. Ustaz tu hubbud dunia. Tuan-tuan tak boleh hukum gitu. Jiwa dia ambil tu macam mana? Dia terkesan dengan duit ke tidak? Dia je tahu. Dia nak bawa pergi ke mana duit tu pula? Kita pun tak tahu. Yang Aisyah ambil. Tuan-tuan nak kata Aisyah tu tamak? Tak. Tuan-tuan nak kata Aisyah pun hubbud dunia? Tak juga. Aisyah ambil, terus bagi kepada orang lalu. Orang bagi, ambil. Sebab tu apa Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad menasihati anak-anak murid dia. Dia kata apa? Iyaka waradda lisyuhrah. Beringat dalam engkau tolak sesuatu pemberian, boleh jadi engkau tolak kerana nak kemasyhuran. Orang bagi duit, orang bagi hadiah. Saya tak nak duit, saya tak nak hadiah, saya tak nak dunia, saya tak nak jawatan, saya tak nak. Kenapa tolak tu? Nak suruh orang kata kita ni tak ada hubbul mal, cintakan harta. Tak nak suruh orang kata pada kita ni tak ada hubbul riasah, cintakan jawatan. Penyakit juga tu. Tolak dengan sebab nak kepada kemasyhuran, penyakit. Kemudian disebut lagi wa iyyaka wal akhdha, ingat engkau ambil dalam keadaan kau ambil bisyahwah, ambil dengan syahwat, salah juga. Kena pandai. Ambil kalau kena dengan penyakit, ambil kerana tamak, penyakit. Tolak dengan syuhrah masyhur, penyakit juga. Kena pandai. Ambil dan tak ambil tu biar jiwa kita sama. Nak boleh duduk dalam jiwa sama ni perlu riadah. Perlu kepada apa? Perlu kepada riadah. Tu yang duk mari dalam hidup kita, harta lepas tu tiba-tiba hilang. Tuhan nak didik jiwa kita biar boleh duduk dalam keadaan sama je. Ada pun sama, tak ada pun sama. Kita duduk dengan siapa? Al-Ghani. Dia yang maha kaya, punya khazanah langit dan bumi. Dia nak kaya, dia kayakan. Dia tak nak kayakan aku, tak nak kayakan. Duduk dalam keadaan sama je. Payahlah. Cuma nak sebutnya, itulah tahap yang tinggi. Zahid. Maka berkata khadamnya, tengok. Pada hari yang sama juga semuanya pada hari itu tiada ada tinggal di sisinya sesuatu pun. Maka berkata khadam kepada Aisyah tu baginya, maknanya orang yang berkhidmat pada Aisyah, katalah pada Aisyah, jika engkau beli dengan 1 dirham daripada 100,000 tu, engkau ambil 1 dirham je, engkau guna untuk beli akan daging. Daging tu pula yang berbuka puasa engkau atasnya. Bolehlah guna untuk berbuka puasa. Itu kata khadam dia kepada Aisyah. Maka menjawab Aisyah radhiyallahu anhuma, dia kata apa? Jika engkau peringat akan daku tadi, nescaya memperbuat oleh aku akan dia. Kalau memberitahu aku awal-awal tadi, aku ambillah 1 dirham untuk beli juadah berbuka puasa. Tapi dah engkau tak beritahu, maka habislah Aisyah infakkan harta tersebut kepada orang lain. Semua tu jadi jalan pahala belaka. Ambil, orang bagi, boleh pahala pada kita, menggembirakan hati orang yang memberi. Kita meraihkan orang yang memberi, gembira orang tu pahala pada kita.
Kemudian boleh pada kita infak, paling tidak infak pada orang yang paling dekat dengan kita, mak kita, anak kita, bini kita, ahli keluarga kita, pahala pula untuk kita. Semua jalan cari pahala. Cari pahala di sisi Allah Ta'ala. Baik. Maka dia kata, ini pangkat terkaya dan ia lebih sempurna dari pangkat zahid. Tu nak beritahu zahid, zahid yang tinggi jiwa kita. Tak lari dan tak cenderung pada dunia tu. Sama. Pergi dan ada dunia tu sama. Itu akan datang. InsyaAllah kita sambung lagi dengan dan ketahui olehmu bahawasanya sebab bagi zahid itu 3 perkara. Kena tahu sebab dia. Banyak masa 20 minit lebih. Minta maaf tak mari dah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala